Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai ke hari yang keempat dalam bulan Ramadan. Dalam masa yang sama juga seperti mana yang anda sedang tonton ketika ini, kita telah sampai ke episod yang keempat dalam siri Kembara 30. Pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan kepada anda satu ayat Quran yang mana ia sepatutnya menjadi pegangan kepada kita semua, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang percaya kepada isi kandungan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa dalam Quran? Firman Allah, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wattakhadha minkum syuhada." Terjemahannya ialah, dan demikian itulah keadaan hari-hari di dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia antara sama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya, dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surah Ali Imran ayat 140. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini para ulama mufassirin, para ahli tafsir mengatakan bahawa ayat ini memberikan kepada kita satu maklumat, iaitu Allah Ta'ala dengan izinnya menggantikan ummah ataupun manusia yang ada di atas muka bumi ini bergilir-gilir zaman kegemilangannya dan zaman kejatuhannya. Pada ketika ini, bangsa ini yang sedang menguasainya dan bangsa lain sedang ditindas dalam keadaan jatuh dan sebagainya. Tetapi apabila pada masa yang akan datang, bangsa yang sedang menguasai ini, mereka akan melalui zaman kejatuhan, dan bangsa yang dahulunya yang sedang melalui zaman kejatuhan akan naik menjadi bangsa yang sedang memerintah. Kalau kita lihat, Malaysia sendiri pernah dijajah oleh siapa? Penjajah British. Dan ketika itu kita dapat lihat British hampir menguasai seluruh dunia, kalau saya tak silap. Kalau tak seluruh dunia pun, British antara penjajah yang paling terkehadapan yang datangnya daripada negara-negara Eropah jika dibandingkan dengan France, Jerman, Rusia dan sebagainya. Tapi kita lihat pada hari ini, British apabila dibanding dengan Amerika Syarikat, British tidak sebesar lagi seperti dahulu. Mereka hanyalah sebuah negara Eropah yang biasa sahaja. Tetapi kalau kita lihat Amerika Syarikat hari ini, besar, hebat kan? Mereka boleh meletakkan mereka punya pangkalan tentera hampir di seluruh dunia. Tetapi adakah Amerika Syarikat seperti ini dahulu? Tidak. Begitulah sunnah dunia ini, yang mana Allah Ta'ala dengan kuasanya, dengan izinnya, menjadikan setiap bangsa ini ada masa-masa yang tertentu, dan Allah gilirkan hari ini bangsa itu dan hari esoknya bangsa lain pula yang menguasai dunia. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak kali Allah menceritakan bagaimana bangsa-bangsa yang menguasai dunia ketika itu, yang mempunyai tamadun yang besar, ada masyarakat, ada pemerintahan dan sebagainya, hari ini di manakah mereka? Sebagai contoh, dalam Al-Quranul Karim, Allah banyak kali cerita tentang Fir'aun. Inna Fir'auna ala fil ard. Sungguhnya Fir'aun ini berlaku angkuh di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan memecah belahkan dia punya penduduk supaya dia boleh menjadikan dirinya yang paling berkuasa. Tetapi di manakah Fir'aun ketika ini? Adakah masih wujud Raja Fir'aun yang sedang memerintah di bumi ketika ini? Tiada. Tiada lagi Fir'aun yang menzalimi Bani Israel di Mesir yang masih hidup pada zaman sekarang. Kerajaannya, tamadunnya, penduduknya semua ni dah hilang. Tetapi ketika itu, ketika mana mereka berkuasa, mereka sangat hebat. Sangat hebat. Hampir menguasai banyak tempat.
Begitu jugalah dengan bangsa-bangsa lain yang telah disebut Al-Quran, seperti kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran, saya telah kongsikan ayat ini dalam episod yang pertama. Kata kaum Ad, yang mana yang sangat angkuh, yang mana mereka merasakan mereka ini mempunyai tamadun yang paling hebat, ketenteraan yang paling hebat. Apa kata mereka? Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Dan kaum Ad itu mereka bersifat angkuh di atas muka bumi ini tanpa kebenaran, tanpa asas. Maksudnya tidak benarlah keangkuhan mereka itu. Wa qalu man ashadda minna quwwah. Dan siapakah yang lebih kuat daripada kami dari sudut kekuatan? Tetapi di manakah kaum Ad ketika ini? Tak ada. Kerajaan Ad dah tak ada. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Dan itulah hari-hari yang kami gilirkan antara kemenangan dan juga kekalahan. Ini kisah-kisah yang disebut dalam Quran. Satu kisah juga yang mana diceritakan panjang dalam Quran, bahkan dinamakan dengan satu surah dengan namanya itu surah Sabah, di mana saya akan ceritakan kepada anda khusus tentang kisah Sabah ini di episod yang akan datang. Bukan episod seterusnya, tapi episod yang di pertengahan 10 yang kedua, di mana secara ringkasnya Sabah ini mempunyai kerajaan yang hebat. Mereka punya bandar itu dikelilingi dengan kebun, tapi disebabkan keangkuhan mereka, fa'aradu, dan mereka angkuh, wa zalamu anfusahum, dan mereka menzalimi diri mereka, maka hancur segala kebun-kebun mereka. Lihat betapa sekejapnya keangkuhan mereka itu, takabur mereka itu, kehebatan mereka itu boleh musnah. Jadi apa yang saya ingin beritahu kepada anda adalah hari ini kita lihat bahawa Amerika Syarikat bersifat angkuh. Mereka kata mereka lah yang paling kuat menyokong demokrasi, tetapi mereka tak sokong pun orang Islam. Mereka tak sokong pun demokrasi orang-orang Palestin. Mereka bantu Zionis setahun berbilion US dollar. Dan apa yang dilakukan oleh Zionis, mereka lagi angkuh. Mereka melakukan kezaliman, penindasan dan sebagainya. Adakah kita harus merasakan inilah penamatnya? Adakah kita harus merasakan okey, orang Islam dah tak ada peluang, orang Islam dah tak ada chance untuk menang lagi? Boleh tak kita rasa begitu? Sudah tentu tidak. Sudah tentu tidak. Sebab apa? Seperti mana Fir'aun yang memegang kerajaan yang besar, ada tentera yang ramai, yang boleh menindas satu kaum beratus-ratus tahun, iaitu Bani Israel. Hari ini mereka tidak apa-apa, tidak mempunyai sebarang peninggalan melainkan hanya piramid dan kubur-kubur Fir'aun yang masih ada ketika ini. Begitu jugalah dengan Amerika Syarikat. Begitu jugalah dengan tentera Zionis yang zalim dan penjajah. Guru saya Dr. Hafizi, dia pernah sebut satu kaedah yang bagi saya menarik. Dalam sejarah, sepanjang sejarah manusia yang wujud ke atas muka bumi, kalau dia zalim, dia tak lama. Walaupun dia hebat, walaupun dia ada tentera dan sebagainya, tapi kalau dia zalim, dia tak lama. Kalau kita lihat contoh-contoh yang tidak disebutkan dalam Quran, ada sebut sikit. Contohnya macam kisah Rom, kan? Empire Rom sangat besar, menguasai banyak di kawasan di Asia, banyak kawasan di Eropah, di utara Afrika. Tetapi mereka melakukan kezaliman, mereka menindas dan sebagainya. Tak lama pun. Okey. Kalau kita lihat, sama juga dengan kerajaan Farsi dan juga banyak lagi kisah-kisah yang lain. Kalau kita lihat lagi, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah kami gilirkan antara kemenangan dan juga kekalahan. Saya nak tuan-tuan perempuan, penonton yang dikasihi Allah Taala, lihat contoh Palestin sendiri. Bagaimana Palestin ini dahulunya ia bukanlah tempat orang Islam. Okey, kita tidak memiliki tempat tersebut, di mana dahulunya penduduk Amalek, penduduk Amuriyah, Yabusiyah dan sebagainya. Mereka ini bukanlah orang-orang Islam. Tetapi apabila datangnya Bani Israel, dan Bani Israel itu
dalam kalangan mereka ramai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan antaranya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam mendirikan kerajaan Islam di Palestin, di bumi Baitul Maqdis. Dan itulah ketika mana umat Islam mempunyai kerajaan Islam di Palestin. Jadi jangan kita kata kerajaan Islam kali pertama ada di Palestin ketika zaman Umar membebaskannya. Tak, salah. Sebab bagi kita, bagi orang Islam, saya akan syarahkan ini dalam episod yang seterusnya. Bani Israel adalah umat yang diberikan kitab kepada mereka, iaitu kitab Taurat. Dan ketika itu ada dalam kalangan mereka para nabi, para rasul, dan mereka ini mempercayai Allah dan wahyu yang diturunkan kepada para rasul mereka. Jadi ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mendirikan kerajaan Islam, itulah kali pertama kerajaan Islam didirikan di Palestin. Tapi tidak lama selepas kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, berlaku kezaliman, berlaku pemberontakan, berlaku ketirisan dan sebagainya. Maka datang penjajah-penjajah luar, datang daripada penjajah Rom, datang penjajah Farsi, Greek, Yunan dan sebagainya, dan menjajah bumi Palestin. Dan bumi Palestin ketika itu tidak lagi dikuasai oleh orang Islam. Maka tamat zaman kegemilangan Islam di bumi Palestin. Tetapi selepas ratusan tahun selepas itu, datangnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didik para sahabat untuk membebaskan Palestin, untuk mengembalikan Palestin menjadi umat Islam. Dan perkara tersebut berjaya dilakukan oleh siapa? Oleh Khalifah Umar Al-Khattab, dan juga bantuan daripada sahabat-sahabat yang lain, antara Amr bin Al-As dan sebagainya. Dan ketika itu terdirinya kerajaan Islam untuk kali yang kedua. Tetapi selepas 492 tahun selepas itu, jatuh lagi kerajaan Islam di Palestin selepas dijajah oleh tentera salib. Okey. Selepas 492 tahun. Okey, lama tu, lama kan? Dijajah semula oleh tentera salib. Berapa lama? 200 tahun. Okey. Dan sepanjang berlakunya penjajahan tentera salib, diceritakan dalam buku-buku sejarah umat Islam dibunuh. Kota-kota, jalan-jalan di kota Al-Quds dipenuhi dengan darah. Mereka tidak dapat hidup dalam keadaan aman damai. Sehingga kan ketika itu para ulama tidak membahaskan boleh ke tidak orang Islam pergi ke Baitul Maqdis ketika dijajah oleh salib, sebab memang dah menjadi kefahaman antara mereka, orang tentera salib memang sangat zalim. Mereka menindas orang Islam yang di sana. Dan apa nasib Masjid Al-Aqsa ketika itu? Masjid Al-Aqsa dijadikan seperti kandang kuda, menjadi tempat mainan, menjadi tempat simpan senjata dan sebagainya. Tidak dihormati langsung Masjid Al-Aqsa ketika itu. Tetapi adakah perkara ini berkekalan? Sudah tentu tidak. Sebab apa? Selepas 200 tahun datangnya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan balik semula Palestin menjadi milik orang Islam. Dan Salahuddin membebaskan Palestin daripada tentera salib. Tapi adakah perkara tersebut berkekalan? Tidak. Okey. Bahkan semasa Salahuddin Al-Ayyubi memerintah Palestin dan juga Syam ketika itu pun berlaku serangan semula daripada tentera salib. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menepis serangan tersebut dan Palestin kekal menjadi milik orang Islam. Tapi adakah ia berkekalan? Sudah tentu tidak. Sebab apa? Sebab hari ini kita lihat sejak tahun 1948 secara rasminya Zionis berjaya merampas semula tanah Palestin. Dan sampai hari ini menentu masih berkekalan. Tapi jika dibandingkan tempoh penjajahan Zionis dengan tempoh penjajahan tentera salib, mana lagi lama? Tentera salib. Tentera salib. Kalau kita lihat tempoh penjajahan kerajaan-kerajaan luar yang menjajah Palestin sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, Rom, Farsi, Greek dan sebagainya, itu pun mereka
Bukanlah tempoh yang sangat lama, 100 tahun, 200 tahun, kemudian bertukar penjajah lain dan sebagainya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan kepada anda adalah Palestin ini dia sentiasa berubah-ubah, dia punya penguasa dia, sentiasa berubah. Tetapi ketahuilah bahawa yang paling layak untuk menguasai Palestin adalah orang Islam sendiri. Sebab apa? Sebab Allah telah menjanjikan bumi ini kepada orang Islam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebab apa Nabi berhenti ke Masjid Aqsa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Supaya nak menunjukkan bahawa Masjid Al-Aqsa itu yang berada di bumi Palestin itu sememangnya pada awal lagi manusia dihidupkan sampailah ke hari kiamat, ia sentiasa menjadi milik Islam. Tetapi maklumat yang saya ingin beritahu kepada anda, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, itulah kami gilikan kemenangan dan juga kekalahan dan juga kemenangan kekalahan, begitulah seterusnya di antara kalangan manusia. Kalau tengok isu Palestin sendiri, kita ada masa kita jadi kita punya, ada masa menjadi bukan Islam punya, musuh Islam, penjajah dan sebagainya. Kemudian kembali balik kepada orang Islam zaman Salahuddin Al-Ayyubi, zaman Umar dan Khattab dan sebagainya. Kemudian datang balik penjajah dan sebagainya. Dan apa pengajaran yang kita dapat daripada giliran ini, kekalahan dan juga kemenangan? Pengajarannya adalah supaya la tayasu min ruhillah, janganlah kita berputus asa. Innahu la yayasu min ruhillah illa al-qaumul kafirun. Sungguhnya orang yang berputus asa itu adalah orang-orang kafir. Jadi kalaulah kita lihat Zionis telah menjajah Palestin selama 80 tahun, contohnya 80 tahun. Adakah bermakna dah cukup kita mengalah lah, dah cukup lama dah ni, buat apa nak melawan lagi kan? Orang Palestin, kau nak ikut Yahudi ataupun kau keluar dari Palestin, tu je. Boleh tak kita cakap macam tu? Sudah tentu tidak. Sebab penjajah salib dahulu lagi lama menjajah Palestin, kan? Adakah orang Islam mahu kalah? Tidak, okay? Tidak ada istilah mahu kalah dalam kalangan orang Islam. Dan sudah tentulah Palestin ini kita tak perlu mahu kalah lagi, sebab sangat sikit tempohnya kalau dibanding dengan penjajah-penjajah dahulu. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat kan, orang Palestin sendiri yang duduk di Palestin hari ini, mereka yang depan mata mereka sentiasa merasai kezaliman, penindasan, dan juga kejahatan Zionis. Mereka tidak mahu kalah. Mereka mengatakan kami akan terus berjuang, kami akan terus melawan, kami akan terus menentang, atau dalam kata lain muqawamah. Apatah lagi kita yang berada di Malaysia ketika ini. Patutkah kita kata orang Palestin hari ini tak payahlah mahu kalah lah kan, dah lama sangat korang ni berjuang tak menang-menang? Benda ni sangat tak masuk akal, sebab sangat sekejap sebenarnya dibandingkan dengan penjajahan yang berlaku sebelum ini. Dan Allah Ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran bahawa Palestin ini akan dibebaskan, dan hadis pun telah menyebutkan Baitul Maqdis akan dibuka. U'dud sittah baina yadai, kira 6 perkara ni, mauti wa fathul Baitul Maqdis. Kira 6 perkara ini, maka ketahui ia dekat. Kalau dia berlaku, maka ketahui ia dah dekat dengan hari kiamat. Pertama, kematianku. Yang kedua adalah pembukaan Baitul Maqdis. Maksudnya apa? Maksudnya memang dah confirm dah Baitul Maqdis ini akan dibuka. Dan pernahkah ia dibuka? Ya pernah. Zaman Umar Al-Khattab, zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dan insya-Allah zaman sekarang. Dan zaman sekarang, menarik lagi, para ulama mufassirin, para ulama tafsir kontemporari zaman sekarang, mereka berpendapat bahawa pembebasan Palestin ketika zaman sekarang telah disebutkan dalam surah Al-Isra. Dan perkara ini saya akan kongsikan kepada anda di episod-episod yang terakhir dalam CD Kembara 30. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dikasihi oleh Allah SWT, penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada sikit pun peluang ataupun ruang untuk kita mengatakan bahawa orang Palestin bolehlah mahu kalah, orang Palestin bolehlah move on. Kalau nak ikut kata Nas Daily kan, move on sahaja. Sebenarnya tak betul pun benda tu kan, tak betul, sangat sekejap sangat dibandingkan dengan tempoh-tempoh penjajahan sebelum ini. Dan Zionis pun bukannya semakin kuat, mereka ini semakin mendapat ketentangan daripada
negara-negara Eropah, daripada penduduk dunia ketika ini kan, masih semakin jelas kezaliman dan kejahatan mereka. Kalau tengok di media-media sosial baru-baru ini, contohnya sepanjang perang tahun lepas kan, ketika perang Saiful Quds, buat kali pertama New York Times, okey, sebuah institusi surat khabar yang dimiliki oleh non-Muslim meletakkan gambar-gambar kanak-kanak yang syahid ketika perang Saiful Quds. Dan begitu jugalah banyak akhbar-akhbar non-Muslim sendiri yang mengiktiraf kejahatan dan juga kezaliman yang dilakukan oleh penduduk, oleh tentera Zionis. Oleh itu, ini sahaja perkongsian pada hari ini. Saya harap anda semua dapat mengambil pengajaran. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.